Nampak kecil ni apa? Nampak? Apa? Okey. Dah boleh start? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kawan saya akan menerangkan implikasi pembentukan model kurikulum. Apakah itu kurikulum? Kurikulum berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud kursus perlumbaan. Kurikulum merupakan skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti yang mencakupi pembelajaran sama ada di dalam maupun di luar kelas. Lazimnya, ia ditentukan oleh Kementerian Pendidikan negara masing-masing, tetapi guru juga memainkan peranan dalam menentukan kurikulum mata pelajaran yang diberinya. Tak nampak ni slide macam tak keluar. Okey. Okey, baru keluar. Nampak. Puluh. Okey. Boleh teruskan. Aku nampak. Teruskan. Okay. Menurut laporan Jabatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum adalah satu sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform. Terdapat dua model kurikulum, iaitu yang pertama kurikulum Tabah 1966 daripada Hilda Tabar. Yang kedua kurikulum Taylor 1949 daripada Ralph Taylor. Berdasarkan model Taylor, maksud kurikulum ialah pelajaran yang terancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah dan untuk mencapai slide yang seterusnya tak nampak. apa? Lambat. Tak keluar. Begini. Buat gerak. Gerak mouse. Ni slide ni kan maksud kurikulum. Masuk kurikulum. Okey betul. Oh nampak tadi. Ya. Okey. Berdasarkan model Taylor, masuk kurikulum ialah pelajaran yang terancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah dan untuk mencapai matlamat pendidikan yang tertentu. Model kurikulum Taylor adalah berasaskan objektif, iaitu perkembangan tingkah laku diri murid dan isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku murid. Yang seterusnya, pelaksanaan perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. Yang kedua, topik dan konsep untuk setiap pelajaran perlulah disenaraikan. Walaupun begitu, terdapat kelemahan dalam kurikulum model Taylor, iaitu tidak memberi perhatian kepada latar belakang dan kebolehan pelajar yang sedia ada. Kedua, kemungkinan objektif tidak tercapai. Murid tidak mempunyai pengetahuan atau kemahiran sedia ada. Yang ketiga, terlalu menekankan pada hasil pembelajaran yang boleh mengongkong kreativiti. Nampak? Okey nampak. Kurikulum Tabah. Nampak? Nampak. Seterusnya, kurikulum Tabah. Tabah bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan murid sebagai objektif utama. Tabah telah menyusulkan model kurikulum yang lebih lengkap dan mantap. Modelnya dihurai secara ringkas. Ini. Okay. Pengukuran dan penilaian. Membuat penilaian. Tak nampak. Pengukuran dan penilaian tu ke? Okey, nampak. Yang pertama, pengukuran dan penilaian. Membuat penilaian. Penilaian boleh dinilai dengan memberi kuis atau ujian. Yang kedua,
organisasi pengalaman pembelajaran terpilih, iaitu tahap kebolehan pelajar perlu diambil kira dalam melaksanakan suatu aktiviti pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan pengalaman pembelajaran, iaitu mengaitkan pengalaman pelajar dalam topik yang baru diajar. Yang keempat, organisasi isi kandungan kurikulum terpilih, menyusun isi kandungan yang sesuai dengan objektif. Yang kelima, pemilihan isi kandungan kurikulum, memilih isi kandungan yang sesuai dengan objektif. Seterusnya kita akan melihat perbezaan model kurikulum Taba dan Tyler. Nampak? Sekejap tak keluar lagi. Sekejap tak keluar. Ya. Okey, baru nampak. Okay, perbezaan model kurikulum Taba dan Tyler. Model kurikulum Taba menitik beratkan pengembangan kurikulum sebagai satu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Manakala model kurikulum Tyler adalah arahan daripada pihak sekolah. Yang kedua, dari model kurikulum Taba fokus kepada inovasi dan kreativiti guru. Model kurikulum Tyler pula objektif ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi model kurikulum Tyler ni ada kelemahan kerana ia terikat dengan arahan sekolah. Dia tidak akan menggunakan kreativiti guru untuk mengajar ataupun cara mengajar daripada guru itu sendiri. Hanya melalui kurikulum daripada sekolah, arahan daripada sekolah. Okay. Terusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk menyambung. Okey. Slide seterusnya. Sekejap tak keluar lagi. Sekejap tak keluar lagi. Cakap. Dua lagi. Tak keluar? Dua. Apa ni? Dah tekan lah tu mouse kat slide. Okey, nampak. Okey, nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan seberjangan saya iaitu Muhammad Irfan. Seterusnya saya akan meneruskan poin yang seterusnya. Okey, di sini perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia masa kini. Berdasarkan teori operasi dasar ekonomi baru, objektif pelajaran mengikut DEB iaitu mengadakan satu sistem pendidikan untuk mengintegrasi perpaduan kaum. Seterusnya, menyediakan pelajaran dan latihan untuk mendapatkan tenaga rakyat yang berguna bagi membangunkan negara. Selain itu, dengan ini dapat meninggikan mutu pelajaran dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang progresif berorientasikan sains dan teknologi. Kemudian, menyediakan peluang pendidikan yang saksama iaitu equality of educational opportunities kepada semua pelajar dari pelbagai peringkat. Di samping itu, memperbaiki usaha penyelidikan, perancangan dan kebolehan pelaksanaannya untuk mencapai objektifnya. Akhir sekali, objektif-objektif pendidikan jangka panjang yang terkandung ini di dalam rancangan Malaysia di bawah dasar ekonomi baru. Seterusnya. Tak keluar lagi.
Belum lagi. Tak keluar. Okey. Nampak. Seterusnya, rancangan Malaysia pertama pada tahun 1956 hingga 1970. Di mana di perancangan ini, iaitu konsep pendidikan telah berubah dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Selain itu, kerajaan telah menyusun semula bentuk pelajaran mengekalkan menengah dengan mengekalkan pendidikan aneka jurusan. Daripada ini, pendidikan yang berkesan dapat mencapai perkembangan yang lebih baik di antara pelajar ilmiah umum dengan pelajar vokasional teknik dan seni. Maksudnya, Nampak? tak, Dulu. belum lagi, tak keluar lagi. Sekejap. Dulu sikit. Tak apa-apa. Cuba ni, gerakkan mouse. Okey, nampak? Ya. Slide 12 kan? Okey. Seterusnya iaitu Rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971 hingga 1975. Berdasarkan tujuan perancangan ini, pelajaran dalam rancangan kedua antaranya ialah menyatukan sistem pelajaran bagi menggalakkan penyatuan dan perpaduan negara. Rancangan pelajaran harus disusuri dan diperluaskan serta latihan perlu diperbanyakkan bagi mencapai keperluan negara, iaitu mengenai tenaga rakyat. Kerajaan pula haruslah membaiki mutu pelajaran untuk membentuk satu keupayaan penyelidikan, perancangan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan rukun negara. Seterusnya. Nampak? Kecil sikit. Belum, tak keluar lagi. Cuba gerakkan mouse. Okey, nampak. Kemudian, rancangan Malaysia ketiga, itu pada tahun 1976 hingga 1980. Berteraskan 3 matlamat, iaitu membasmi kemiskinan, meneruskan usaha untuk menyusun semula masyarakat dan memperkukuhkan lagi keselamatan negara. Berdasarkan tujuan-tujuan pelajaran di bawah rancangan Malaysia ketiga ini ialah yang pertama, pelaksanaan seterusnya. Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat pelajaran dengan cara berperingkat-peringkat. Pembentukan kepribadian, perwatakan dan kewarganegaraan yang baik serta meninggikan akhlak melalui sukatan pelajaran dan kegiatan luar bilik darjah. Seterusnya, usaha untuk merapatkan jurang perbezaan dalam peluang-peluang pelajaran di antaranya kaya dengan miskin serta di antara wilayah dan antara kaum melalui pembahagian sumber-sumber dan kemudahan negara dengan lebih saksama. Kemudian, penyatuan sistem pelajaran iaitu Sabah dan Sarawak dengan sistem pelajaran kebangsaan secara beransur. Seterusnya. Cuba gerakkan mouse. Sekejap, tak keluar lagi. Okey, nampak. Yang kedua, menyesuaikan
dan memperluaskan sistem pelajaran dan latihan ke arah memenuhi keperluan negara, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Yang ketiga, membaiki mutu pelajaran untuk mengurangkan keciciran dan menambahkan kesannya untuk pembangunan negara. Yang keempat, meninggikan kebolehan penyelidikan, perancangan dan pelaksanaan untuk mencapai matlamat tersebut. Okey, seterusnya. Okey, nampak. Besarkan sikit. Okey. Yang kelima, perkembangan pembangunan pendidikan terkini Malaysia yang mana di masa kini telah maju. Perkembangan pendidikan terkini telah berubah. Perkembangan pendidikan sekarang harus dititik beratkan agar ia dapat menerapkan unsur-unsur pembaharuan dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan era teknologi maklumat, kerajaan telah mengubah pembangunan pendidikan dengan lebih maju lagi. Kerajaan kini telah mulakan sekolah bestari negara Malaysia. Kini terdapat sekolah ekspatariat yang mengikuti kurikulum sekolah antarabangsa. Okey, jenis ekspatariat yang terdapat di negara Malaysia ini adalah contohnya yang pertama, sekolah ekspatariat yang mengikut kurikulum British yang menyediakan para pelajar untuk peperiksaan dari level 0 hingga ke level A. Seterusnya, sekolah ekspatariat yang mengikuti kurikulum Amerika untuk para pelajar yang akan menduduki peperiksaan International Faculty. Okey, yang akhir sekali, sekolah ekspatariat yang mengikuti kurikulum khas negara masing-masing supaya para pelajar dapat menyambung pelajaran ketika mereka kembali ke negara masing-masing. Antara contohnya, negara Arab, Indonesia, Perancis dan Taiwan. Pelajar asing yang mana ibu bapa mereka bekerja di negara kita dibenarkan untuk menuntut di sekolah tersebut. Kini, selain daripada institusi awam, banyak juga terdapat pendidikan tinggi swasta yang menawarkan kursus untuk para pelajar lepas SPM atau SPMV, Senior Middle 3 atau STPM bagi mendapatkan sijil, diploma dan ijazah. Okay, tak ada kan? Ada habis kan slide? Kesimpulan. Okey. Kesimpulannya, mana falsafah dan kurikulum amat penting di Malaysia, kesamanya pada zaman kini yang mana kita dipenuhi dengan medan ujian yang pelbagai. Lagi-lagi apabila negara kita sudah semakin meningkat maju, di mana sudah meningkat seperti negara Amerika ataupun negara England. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang prihatin haruslah bekerjasama untuk menjadikan mutu pelajaran falsafah dan kurikulum negara kita meningkat maju, insya-Allah. Okey, sekian daripada saya. Sekian, billahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Maaf cik, line kami kurang baik sikit.